Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, insya-Allah pada siri kali ini kita akan meneruskan perbincangan dalam ilmu usul fiqh. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang al-amru dan juga an-nahyu. Ini satu topik yang penting di dalam kita memahami dalil yang utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ada banyak dalil yang kita akan bincangkan pada siri yang akan datang. Namun yang telah kita bincangkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini, kedua-dua ini merupakan dalil yang bersandarkan kepada teks, iaitu teks Al-Quran, nas Al-Quran dan juga nas As-Sunnah. Jadi untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah ini, kita perlu mengetahui dilalat, disebut sebagai pendalilan kepada lafaz-lafaz. Di dalam satu bab yang keempat ni dalam buku kita, dilalat al-alfaz. Apakah lafaz-lafaz tersebut menunjukkan kepada apa? Dia memberikan satu petunjuk kepada sesuatu yang lain. Maka kita akan bincangkan dari sudut dilalatil alfaz, fokus kepada lafaz-lafaz suruhan dan lafaz-lafaz larangan. Di dalam ilmu usul fiqh banyak lagi akan dibincangkan, tapi silibus kita hanya memilih 4, iaitu suruhan dan larangan, dan juga mutlak dan muqayyad, yang umum dan juga yang khusus. Baik, di sini sebagai mukaddimah kepada sebelum kita membincangkan suruhan dan larangan, kita melihat innal alfaza wal kalimat hiya al wasilah allati yu'abbar biha musyarri' lil taklifi bil ahkam. Sesungguhnya lafaz dan kalimat itu adalah satu wasilah yang mana Allah Subhanahu wa taala, musyarri', maksudnya Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan sesuatu taklifan kepada manusia, kepada kita hamba-Nya. Jadi Allah Ta'ala nak sampaikan sesuatu taklifan kepada kita melalui kalimah-kalimah apa dia? Al-Quran, wahyu Al-Quran. Maka daripada situ kita belajar ilmu usul fiqh dengan tujuan kita nak memahami apakah tujuan sebenarnya daripada ayat-ayat yang kita baca, iaitu ayat Al-Quran, khususnya yang berkenaan dengan hukum hakam. Jadi oleh sebab itu kita bincang dilalat al-alfaz. Wa tanqasimul alfaz bi'tibar sighatiha allati tadullu 'ala al-hukmi ila 5 anwa'. Ini ada pecahan yang kita pecah di sini hanya sebahagian saja, iaitu 5: al-amru, an-nahyu, mutlaq, muqayyad dan huruf al-ma'ani. Inna aham siyagh at-taklif, dalam kita nak memahami sesuatu taklifan, suruhan maupun larangan, aktsaruha syuyu'an wa intisharan hiya as-sighah al-amr. Dan banyak diguna pakai dalam kita nak memahami taklifan ini adalah sirah al-amru, suruhan. Jadi kita kena memahami adakah suruhan itu bermaksud wajib ataupun sunat ataupun harus dan sebagainya. Wa tatamathal sighatul amri biwazn if'al. Kebiasaannya suruhan itu kita faham dengan wazan fi'il amr, itu if'al, lakukan. Alladhi yadullu ala talab al-fi'li, kan, bermaksud memohon untuk melaksanakan sesuatu. Wa qad yakunu talban jaziman, kadang-kadang dia bermaksud suruhan yang wajib, maksudnya kena buat betul-betul. Wa qad yakunu ghairu jazimin, kadang-kadang dia bermaksud tidak jazim, maksud tidak mesti. Wa hadhani yashmulani al-wajib wal mandub. Jadi yang mana jazim jadilah wajib, yang mana tidak jazim jadilah mandub, ini sunat. Dan begitu juga dengan lafaz nahi, iaitu la taf'al. Dia boleh jadi nahi bermaksud haram, dia boleh nahi yang bermaksud makruh. Jadi kita ringkaskan. Kita terus pergi kepada al-amru. Al-amru huwa talabul fi'li. Suruhan ini adalah permintaan, permohonan untuk melaksanakan sesuatu. Jadi kita nak suruh orang, maksudnya suruh supaya orang tu melaksanakan sesuatu. Itu panggil al-amru. Talabul fi'li ala jihatil isti'la. Kita menyuruh seseorang untuk melaksanakan sesuatu ala jihatil isti'la, maksudnya suruhan itu daripada atasan.
Maksudnya suruhan itu hendaklah datangnya daripada atas. Kalau yang bawah menyuruh yang atas, dia tak jadi suruhan, dia hanya jadi permintaan. Tapi kalau daripada orang yang lebih tinggi, contohnya kalau dalam konteks bekerja, bos suruh anak buah, itu baru namanya arahan. Tapi kalau anak buah yang suruh bos, dia tak nama arahan, sebab dia tak layak untuk memberi arahan. Jadi dia hanya sebagai permintaan. Jadi kita akan faham pada definisi ini, suruhan adalah meminta untuk melaksanakan sesuatu, dan permintaan itu datangnya daripada jihatil isti'la, daripada sudut ataupun daripada pihak yang lebih tinggi. فالأمر طلب لأداء الفعل والقيام به في المستقبل بعد الأمر. Suruhan itu adalah apabila kita meminta untuk melaksanakan sesuatu perbuatan dan melaksanakannya wal qiyam bihi fil mustaqbal, pada masa akan datang selepas suruhan. Maksudnya kalau hari ini suruhan, maka bermulalah pelaksanaan itu bermula daripada selepas habis suruhan itu, bermula hari ini, esok dan ke hadapan. Tak boleh kita nak kata bagi suruhan hari ini, pelaksanaannya semalam. Itu tak valid sebagai al-amru. Wa yakunu min jihatin man lahu sultah al-amr. Maksudnya suruhan itu datangnya daripada bahagian ataupun daripada pihak yang ada kuasa, maksudnya yang daripada atas. Wal matlubu tahsilul ma'mur bihi sawa'a kana al-amru bi sighatil amri. Yang dikehendakinya adalah tahsilul ma'mur, menghasilkan penghasilan terhadap apa yang disuruh. Maksudnya apabila ada suruhan, maka apa yang dikehendaki daripada suruhan adalah pelaksanaan kepada suruhan tersebut. Dan kalau kata disuruh untuk duduk, maka hasilnya adalah perbuatan duduk. Itu adalah hasil kepada suruhan. Sawa'akan al-amru bi sighatil amri mithlu, itu sirah amar, suruhan itu dalam bentuk fi'il amar. Aufu bil uqud, aqimus salah. Ini bentuk-bentuk sirah-sirah yang berbentuk suruhan. Jadi sirah kepada fi'il amar, sirah kepada suruhan ini pertamanya adalah fi'il amar, suruhan. Jadi ini kita belajar mengenal apakah sirah yang ada. Pertamanya sirah amar. Yang kedua sirah mudhari' al-muqtarin bilamil amri. Sirah ini dalam bentuk mudhari', maksudnya bukan suruhan, bukan fi'il amar, tapi fi'il mudhari'. Mudhari' maksudnya benda yang sedang berlaku ataupun akan berlaku, tetapi ia digandingkan dengan lamul amri. Contohnya liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Kan yunfiq ni maksudnya yunfiq menginfakkan. Infak, ia menginfakkan, ia sedang menginfakkan ataupun akan menginfakkan. Jadi apabila digandingkan dengan lamul amri, liyunfiq maksudnya dia kena menginfakkan. Jadi seorang suami kena memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya, dhu sa'atin min sa'atih, maksudnya mengikut kemampuan yang dia ada, tapi wajib kena beri nafkah. Tengok, apabila fi'il mudhari' digandingkan dengan lamul fi'li, lamul amri, maka dia jadi satu bentuk suruhan. Ataupun wal yufu nuzurahum, yufu penuhi nazar-nazar mereka. Tapi apabila wal yufu dengan ada lam di situ, itu bermaksud kena penuhi nazar-nazar mereka. Au kana bil jumlatil khabariyah allati yaqsudu minha at-talab. Maksudnya dalam bentuk jumlah al-khabariyah, satu ayat memberitahu, khabariyah, tetapi yang dikehendaki daripada ayat pemberitahuan itu adalah permintaan. Maksudnya dia tak ada lafaz-lafaz suruhan, sirah suruhan, tetapi dia dalam bentuk khabar yang meminta. Contoh, Allah SWT berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kan? Ibu-ibu, walidat maksudnya ibu, ibu-ibu yang menyusukan anak-anak mereka haulaini kamilain. Dalam ayat ini tak ada pun perkataan yang bermaksud suruhan, tapi hanya memberitahu. Ibu-ibu itu memberi susu kepada anak mereka 2 tahun yang lengkap.
fal maqsudu al-amru bil irda' wa talbuhu min al-walidah. Tetapi yang dikehendaki daripada ayat ini adalah suruhan untuk si ibu itu memberikan penyusuan ataupun menyusukan anak mereka. Jadi kalau ditengok pada ayat itu hanya memberitahu, tapi yang dikehendaki dengan pemberitahuan ini adalah dikehendakinya dengan suruhan. Maksudnya ibu itu hendaklah memberikan susu kepada anak-anak mereka. Baik, seterusnya wa mithlu qawluhu ta'ala walan yaj'al Allahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Ini memberitahu tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menjadikan ke atas orang kafir itu memenangi ke atas orang yang beriman. Maksudnya Allah Taala tidak akan beri muka lah, tak akan benarkan orang kafir itu mengatasi orang-orang yang beriman, kan? Allah Ta'ala tak akan beri can kepada orang kafir untuk mengatasi ataupun mengatasi ataupun merendah-rendahkan orang yang beriman. Fal maqsudu, yang dikehendaki dengan ayat ini, amrul mu'minin bi alla yumakkinul kafirina min at-tasallut alaihim. Yang dimaksudkan di sini adalah suruhan supaya orang beriman itu tidak memberi muka, maksudnya tidak memberikan kemungkinan kepada orang kafir supaya menakluki mereka. Jadi ayat ini seolah-olah Allah Ta'ala beritahu je, tidaklah orang kafir itu akan menakluki orang mukmin, tetapi yang dikehendakinya adalah satu bentuk suruhan supaya orang beriman itu memastikan bahawa orang kafir tidak boleh menakluki orang Islam, negara-negara Islam. Jadi itu maksud dia. Jadi kita kena faham, baca Al-Quran itu walaupun baca dalam bentuk nada perkhabaran, memberitahu, tapi dalam perkhabaran itu mungkin adanya suruhan dan mungkin adanya larangan. Baik, itu satu bentuk jumlah khabariyah yang dikehendakinya adalah talab. Au kana bil masdar an-naib 'anil fi'l al-amri, ataupun masdar naib fa'il. Maksudnya contohnya fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab. Kat mana dia punya syahid dia? Masdar darba, itu masdar dia, kan? Daraba perbuatan, darba satu bentuk pukulan. Jadi di situ apabila fa idza laqitum, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukulan pada leher-leher, riqab, ai fadribu riqabahum. Tapi dikehendaki dengan masdar darba di sini adalah fadribu, suruhan, pukullah leher-leher mereka, maksudnya pancunglah leher-leher mereka di dalam peperangan. Jadi di sini walaupun disebut dengan masdar ni bermaksud isim, perkhabaran, pukulan, bukannya pukullah tapi pukulan, tetapi boleh membawa maksud suruhan. Wa kullu ma wada'a lit-talab haqiqatan mimma kana ala wazn if'al fa huwa amr. Apa saja yang dalam wazan fi'il amr bermaksud suruhan. Wa yashtaritu fil amri iradatu an-nutqi bis-sighah wa illa fala yu'tabar talban. Itu syarat dia. Syarat pada suruhan itu adalah adanya kehendak untuk mewajibkan, dengan adanya sirah-sirah tertentu. Sekiranya tidak ada sirah itu, tidak ada kehendak itu, maka dia tidak akan jadi suruhan. Jadi di sini ada beberapa sirah-sirah suruhan. Baik, kita melihat kepada apakah dilalahnya. Apabila kita dah kenal sirah dia, lafaz-lafaz dia, baik, apabila kita dah cam, ini rupanya sirah suruhan, maka apa dilalah dia? Setelah kita tahu dia mendorong ke arah wajib, suruh, maka apa dilalah dia? Dilalah ni maksudnya apakah kesan dia, pendalilan dia, bukti dia. Qala jumhur al-ulama innal amra yadullu ala wujub al-ma'mur bihi. Sesungguhnya lafaz suruhan itu bermaksud wajib. Maksudnya
Apa saja suruhan, kita baca satu ayat, kita faham ayat ni ada lafaz, ada sirah al-amr. Apabila kita faham ia adalah sirah amr, maka apa akan terjadi? Yadullu ala wujubil ma'mur bihi, menunjukkan bahawa yang disuruh itu hukumnya wajib dilaksanakan. Wala yasrifu 'anil wujubi ila ghairihi illa biqarinatin tadullu ala dhalika. Tidak akan berubah daripada kewajiban tersebut kepada selainnya. Maksudnya daripada wajib pergi kepada sunat ke, pergi kepada makruh ke, illa biqarinah, tidak akan berubah melainkan ada qarinah. Maksudnya ada ayat-ayat yang lain, klausa-klausa yang lain yang menunjukkan dia berubah daripada wajib pergi kepada sunat. Kalau tidak ada, maka dia kekal dengan wajib. Al-amru bermaksud wajib. Lianna al-Arab tasta'milu al-amr lit-talab al-jazim. Ini kebiasaan orang Arab, apabila disuruh maka itu bermaksud wajib kena buat. Wa huwa ma jaa fi an-nusus syar'iyyah. Dan begitulah dilaksanakan di dalam nas-nas syarak. Fa idza qasada bihi ghairu zalika fa huwa ala sabilil majaz. Kalaulah yang dikehendaki itu bukan dengan maksud wajib tadi tu, maka dia menjadi dipanggil bukan lagi hakiki. Maksudnya bukan makna secara hakikat, tetapi dia makna secara majaz. Jadi kita kata lafaz suruhan, makna secara hakikatnya dia adalah wajib, tapi dia boleh jadi maknanya sunat ataupun harus. Tetapi sunat ataupun harus itu dia makna bukan secara hakiki, tetapi dia makna secara majazi. Kan? Wa illa fal asla annahu lil wujubi syar'an. Kan? Sekiranya dia bukan makna majaz, maka dia bermaksud dia kekal dengan hukum yang asal, iaitu wajib. Dilalat al-majaziyah lil amri. Ini ada dilalat yang pendalilan yang berbentuk majaz. Kita sebut tadi ada pendalilan yang hakikat. Hakikat tu maksudnya jelas. Dah nampak suruhan itu bermaksud wajib. Itu yang hakikat dia, yang zahir. Tapi di sebalik yang zahir itu mungkin bukan wajib, tetapi dia hanya sunat, dia hanya harus, maka itu kita namakan dia sebagai dilalat majaziyah. Kita kata hukum ataupun kefahaman secara tidak langsung. Wa yadullul amru 'inda wujubil qarinah ala ahadil umuri taliyah. Kalaulah ada qarinah yang lain yang mengubah haluan daripada wajib pergi kepada sunat ataupun yang harus tadi tu, maka dia berubah menjadi hukum yang lain. Apa kemungkinan dia? Bihasbil qarinah allati tusarrifuhu min al-wujubi ila ghairihi. Melihat kepada apa qarinah dia nak menghalakan ke mana. Wa yakunu majazan, dan ini dijadikan sebagai dilalah yang majaz, bukan lagi yang hakikat. Baik, apa contohnya? An-nadb. An-nadbu ni sunat, wal istihbab sunat. Jadi daripada lafaz suruhan yang hakikatnya bermaksud wajib, sekiranya ada qarinah-qarinah yang lain, maka dia boleh jadi sunat. Itu yang pertama. Apa contohnya? Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan maka katibuhum, tulislah ke atas mereka. Ini dalam bab sekiranya ada hutang, kan? Fal amru bil mukatabah mandubah biqarinah anna al malik hurrun at-tasarruf fi mulkihi. Ini berkenaan dengan mukatabah, seorang hamba yang adanya al-amru bil mukatabah mandubah biqarinah. Maksudnya seorang hamba itu sekiranya dia nak membebaskan diri dia sendiri, dipanggil mukatabah. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kan, kamu boleh bebaskan dia dengan cara mukatabah ini sekiranya kamu mengetahui ada kebaikan untuk dia. Fal amru bil mukatabah mandubah. Dan dengan melaksanakan kaedah mukatabah ini hukumnya mandubah. Sebab apa? Biqarinah, dengan ada qarinah annal malik hurrun at-tasarruf fi mulkihi. Seorang pemilik, maksudnya tuan dia tu, dia berhak untuk melakukan apa saja untuk hamba dia.
dia boleh bebaskan begitu saja ataupun dia bebaskan dengan adanya perjanjian. Kan kalau hamba dia ni boleh bekerja sampai tahap sekian-sekian, boleh kumpul duit banyak sekian-sekian, maka dia dibebaskan. Kalau ada perjanjian sedemikian, maka sunat bagi dia untuk dia laksanakan perjanjian tersebut. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Itu qarinah dia apa? Qarinah dia tuan dia ada hak terhadap hamba dia. Baik, yang kedua al-irsyad. Boleh jadi lafaz suruhan itu bermaksud irsyad, hanya nak memberi satu petunjuk, bukannya wajib, tetapi hanya nak beritahu. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang beriman, apabila kamu tadayantum, kamu berhutang dengan satu hutang, ila ajalin musamma, sehingga satu masa tertentu, faktubuh, maka kamu tulislah. Ini uktubuh dalam lafaz fi'il amar, tetapi adakah dia bermaksud wajib? Tak, di sini dia bermaksud irsyad saja, maksudnya nak beritahu saja. Fal amru bi kitabatid dain yadullu ala mujarrad al-irsyad lil ahsan wa lil ihtiyat. Maksudnya suruhan untuk menulis hutang itu bukannya wajib, tetapi hanya nak sebagai pemberitahuan yang lebih bagus. Kalau kamu melalui proses berhutang, maka eloknya kamu menulis hutang tersebut. Bila, dengan kadar berapa, bila akan bayar balik, maka ia hukumnya irsyad, nak beritahu je. Allah Ta'ala berikan gambaran. Tak wajib pun kalau orang nak berhutang nak kena tulis. Wajib ke? Tak wajib. Allah Ta'ala beritahu satu panduan yang ahsan, lebih baik. Sebab apa? Sebab lil qarinah, dia ada qarinah. Dia apa dia? Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah. Kalaulah salah kedua-dua daripada mereka mempercayai antara satu sama lain, kan, tak apalah, bagi hutang kat kawan ini, dia ni boleh percaya. Falyu'addi alladhi tumina amanatah. Maksudnya kamu berikanlah apa yang seperti mana kamu percaya kepada amanah tersebut. Dia ni kalau dia pinjam, dia mesti akan bayar ni. Jadi ini satu bentuk keizinan. Kalau kamu siqah kepada dia, kamu percaya kepada dia, fala hajah lil kitabah, tak perlu lagi kepada tulis hutang tersebut. Jadi makna dia tak wajib. Sebab apa? Ni ada qarinah ni. Itu kita kena faham. Tapi kalau tidak ada qarinah ini, dia akan jadi wajib. Baik, yang ketiga, dia boleh jadi hukumnya harus, al-ibahah. Wa kulu washrabu. Ini suruhan, makanlah, minumlah. Tapi kenapa jadi harus? Fa innaha lil ibahah biqarinah anna al-akla aw asy-syurba tastad'ihi al-fitrah inda kulli makhluqin hayy. Kerana makan minum itu adalah keperluan manusia, fitrah, keperluan manusia. Akan Allah Ta'ala nak wajibkan benda yang dah jadi fitrah, keperluan manusia? Tak jadi. Kan? Jadi itu dipanggil qarinah dia, yang mengatakan bahawa dia tak wajib. Allah Ta'ala tak akan wajibkan benda yang dah memang jadi keperluan manusia yang hidup. Contoh lagi, fa idza qadaitumus salah, apabila kamu habis solat, ini khususnya solat Jumaat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di atas muka bumi Allah Ta'ala untuk mencari rezeki. Di situ ada fi'il amr, intashiru, kan, intashir, bertebaran. Adakah selepas habis solat Jumaat itu menjadi kewajipan untuk kita keluar terus pergi mencari rezeki? Tak. Fal amru bil intishar was sa'yu ba'da salatil Jum'ah yufidul ibahah, hanya bermaksud harus. Sebab apa? Wal qarinah imma 'ammatan wa hiya 'adamu mu'akhadhati aw ta'thimi min baqi man baqiya fil masjid ba'da as-salah. Qarinah dia apa? Imma 'ammah, sama ada dia secara umum, iaitu adamu mu'akhadah, tidak menjadi satu kesalahan, atau ta'thim, ataupun satu dosa. Kan orang lepas habis solat Jumaat, kalau dia duduk lagi kat masjid, adakah menjadi dosa bagi dia? Tak. Jadi apabila tak menjadi satu kesalahan ataupun dosa bagi orang yang baqi, maksudnya dia menetap di masjid selepas habis solat,
maka kenapa kita nak kata hukum wajib keluar daripada masjid? Jadi qarinah dia adalah duduk di masjid tak berdosa, maka dia tak jadi wajib untuk keluar daripada masjid selepas solat Jumaat. Itu secara umumnya. Wa imma khasatan, ataupun dari sudut khususnya, lebih khusus lagi, annal amra ba'da al-hadar yufidul ibahah 'inda ba'd al-madahib. Kerana ada satu kaedah, al-amru ba'da al-hadar, suruhan yang datang selepas hadar ni larangan. Yufidul ibahah, dia bermaksud harus. Kalau satu larangan, satu suruhan itu datang selepas larangan, hukumnya harus. Suruhan apa tadi? Intashiru. Kan? Kamu kena keluar ke masjid, daripada masjid. Fil ard, kena pergi ke lapangan, ke atas muka bumi Allah. Ba'dal hadar, mana satu hadar, mana satu larangannya? Larangannya pada ayat yang sebelumnya. Kan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Kan? Wa dharul bai' itu maksudnya tinggalkan jual beli. Dan suruhan supaya ingat pada Allah dan tinggal jual beli. Maksudnya apa hukum jual beli? Al-hadar, larangan. Jadi jual beli ketika Jumaat hukumnya suatu yang dilarang. Jadi itu larangan. Kemudian datang ayat ini, fa idza qudiyatis salah, apabila habis menunaikan salat, maka intashiru fil ard, maka bertebaranlah di atas muka bumi untuk mencari rezeki. Maka satu kaedah dalam usul fiqh menyatakan bahawa apabila datangnya suatu suruhan selepas ada larangan yang tadi dalam benda yang sama, yufidul ibahah, dia bermaksud harus. Jadi harus untuk keluar daripada masjid selepas solat Jumaat. Au yu'idul amr ila ma kana qablahu 'inda akhirin wal intishar qabla as-salah mubah thumma hadar bisabab salatul Jumaah. Ini kita dah huraikan tadi. Jadi boleh jadi hukumnya harus. Yang keempat, boleh jadi hukumnya ta'dib, hanya nak memberikan satu pengajaran, ta'dib, untuk mengajar. Contohnya di dalam satu hadis Nabi bersabda kepada Umar bin Salamah, Nabi kata, ya ghulam sammillah, wahai budak, sebutlah nama Allah, kan? Menyebut nama Allah. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang dekat dengan kamu. Fal amru huna lit ta'dib bi qarinatil hal. Maka suruhan di sini bukannya suruhan bermaksud wajib. Maksudnya kalaulah orang itu makan dengan tidak baca bismillah, hukumnya berdosa. Ataupun dia makan tak pakai tangan kanan, hukumnya berdosa. Kalau dia tak makan apa yang di depan dia dulu, dia terus makan yang jauh dulu, hukumnya berdosa. Adakah begitu? Tak. Di sini bermaksud al-amru, yang bermaksud ta'dib, nak memberikan ajar saja, beri satu ta'dib, pengajaran saja. Biqarinah al-hal. Apa qarinah dia? Keadaan ketika itu. Nabi sedang memberikan satu nasihat kepada ghulam tersebut, budak-budak tersebut. Jadi di sini perlu difahami sesuatu hukum itu bukan hanya melihat nas semata-mata, tetapi perlu juga dilihat dari sudut konteksnya. Kan? Bukan dilihat pada teks sahaja, tetapi dilihat pada konteks, keadaan. Jadi kita ringkaskan. Yang kelima, boleh jadi bermaksud al-inzar, memberikan peringatan, ataupun memberikan, kita kata, ancaman, memberikan satu warning, al-inzar. Boleh jadi bermaksud ad-du'a, meminta, kan? Kita minta daripada Allah, macam kita suruh, kan? Atina fid dunya hasan, berikan kami kebaikan di dunia. Bukan kita suruh, tetapi kita meminta, ad-du'a. Jadi itu habis tentang ad-du'a. Jadi kita berhenti dulu setakat itu. Nanti siri akan datang, kita akan bincangkan tentang an-nahyu. InsyaAllah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.